So hari ini sebelum kita mulakan kita punya sesi pembelajaran kita untuk subtopik yang seterusnya. Okay, so kita eloklah kalau kita buat sedikit revision lah. Okay, apa yang telah kita belajar pada sesi kelas yang pertama pada hari apa yang pertama? Hari Rabu. Hari Rabu kan? Pertama. Okay, so hari Rabu. Okay. So hari ini kita akan kita tengok dahulu dalam formative practice kita. Okay, so kalau kita tengok pada soalan yang pertama, so 5 orang yang telah hantar pergi setiap kelas itu dah hantar kepada saya. Saya ucapkan tahniah. Kamu telah melaksanakan tugasan dengan baik. So untuk yang lain boleh cek juga jawapan kamu. Untuk kalau kamu ada buat, boleh cek juga pada buku nota kamu. Jangan lupa salin pada buku nota. So nanti mana tahu balik sekolah nanti, so saya nak check, so pastikan semua maklumat tu adalah. So question number 1, name the first person who discover the X-ray. X-ray, so orang yang pertama yang jumpa ataupun yang telah menemui X-ray ni, nama dia adalah Wilhelm Röntgen. Wilhelm Conrad Röntgen. Alright, bagus. Kemudian radioactive radiation. Siapa yang menemui radioactive radiation? Anthony Henry Becquerel. Henry Becquerel. Betul. Anthony Henry Becquerel. Dan yang ketiga, gamma rays emitted by radium. Mary and Pierre Curie with their child. Mary and Pierre Curie with their child tu taklah. Anak dia tak jumpa. Yang jumpa adalah pasangan suami isteri. Itu gambar dia yang bersama dengan anak dia. Alright. Yang seterusnya, what is the meaning of radioactivity? So radioactivity is random and spontaneous. Bila sebut sahaja radioactivity, dia adalah suatu tindak balas yang secara rawak, random and spontaneous. Spontaneous kat sini maksud dia tidak dipengaruhi oleh faktor fizikal ataupun chemical. Maksudnya dia boleh berlaku dengan sendiri. Dia tidak dipengaruhi oleh tekanan suhu, dia tidak dipengaruhi oleh tekanan udara, dia tidak dipengaruhi oleh graviti. Dia boleh berlaku dengan sendiri dia, suka-suka dia boleh berlaku. Itu maksud dia spontaneous. Random ini boleh berlaku secara rawak. Ada bahan radioaktiviti dia berlaku setiap 10 second. Ada yang berlaku 1 jam, dan sebagainya. Random and spontaneous decay process of an unstable nucleus by emitting radioactive radiation. Alright. So name 2 units of radioactivity. So apakah unit bagi radioactivity? Curie and Becquerel. Curie and Becquerel. Betul, bagus. Next, what is the quantity measure in the radioactivity units? The rate of unstable nuclei decay is measured in Curie. Decay is measured in Curie. Betul, bagus. Alright, next. Give 3 examples of radioactive elements. Berikan 3 contoh lain bahan radioactivity ini. Uranium, thorium, dengan plutonium. So protactinium, uranium dengan satu lagi apa? Thorium. Boleh diterima jawapan tu semua. Yang bunyi belakang nium tu bahan radioaktif lah tu. And last sekali, what is the meaning of half-life? So apa yang dimasukkan dengan half-life? The time taken For the number of undecayed nuclei to be reduced to its original number. Betul. The time taken, tempoh masa. Bila sebut half-life dia adalah berkaitan dengan tempoh masa. The time taken for the number of undecayed nuclei to be reduced to half of its original number. Betul, bagus. Alright, so kamu boleh jawab tu, maksudnya kamu dapatlah
Okey, fahamlah tu apa yang kita dah belajar dalam subtopik yang pertama. Okey, so hari ini kita nak pergi kepada subtopik yang kedua. Okey, so saya target hari ini kita selesai untuk subtopik yang kedua lah. Okey, ya. Okey, alright. Okey, so subtopik yang kedua dia berkaitan dengan apa? Dia berkaitan dengan dia adalah berkaitan dengan atom and nucleus. Okey, pernah belajar sebelum ni atom and nucleus? Benar kan? Daripada sekolah rendah pun dah pernah belajar kan? Tak ada masalah sebenarnya. Atom and nucleus ni. Okey, alright. Sorry. Terkeluar. Yeah. Okey, alright. Okey, so atom and nucleus. So pada tahun 1808, maksudnya ini penemuan ini sebelum lagi penemuan daripada radioaktiviti. Sebelum pada radioaktiviti ditemui, saintis discover. Okay, so pada sebelum itu John Dalton. Okay, John Dalton introduce atomic structure theory. Okay, so kalau kamu baca dalam buku teks dia ada terangkanlah. Okay, berkenaan dengan Dalton. Sebenarnya ramai, bukan Dalton saja, sebab Dalton tu ada lagi. Okay, kamu boleh rujuk pada buku rujukan dari maklumat tambahan. Cuma dekat sini, Dalton ini dia menyatakan bahawa dalam Dalton's atomic theory, dia mengatakan bahawa atom is the smallest particle. Okay, maksudnya kalau kita contohnya atas meja kita ada buku. So buku tu bukanlah smallest particle. Kalau kita letakkan bawah mikroskop, mikroskop. So kita akan nampak partikel yang lebih kecil. Dan sebenarnya lebih kecil daripada tu adalah yang paling kecil adalah atom. Okay, atom. So ini dikeluarkan oleh Dalton. Okay, Dalton, saintis Dalton. So dia menyatakan bahawa atom is the smallest particle and cannot be further divided. Maksudnya tak ada yang lebih kecil daripada atom. Okay, inilah yang basic, yang paling basic sekali. Okay, adalah atom. Okay, cuma apa yang dikeluarkan oleh Dalton, okay, dia tak pecahkan kepada partikel-partikel. Okay, maksudnya dalam atom tu ada apa? Dia tidak. Dia menyatakan bahawa semuanya berkumpul dalam satu, macam guli lah macam tu. Dia macam guli, dia padat, padu. Okay. Kemudian apabila para saintis buat lagi kajian, so pada advanced science, okay, advanced science pula menyatakan bahawa ini penemuan daripada saintis-saintis yang selepas pada itulah. So dia menyatakan bahawa okay, smaller particle ni sebenarnya dia terdiri daripada 3 partikel inilah. Okay. Dalam atom itu dia ada kecil lagi, dalam tu ada lagi kecil. Okay, dia ada proton, dia ada neutron, dan dia ada elektron. Okay, proton, electrons and neutrons. So dia ada 3 partikel yang ada dalam structure of atom. Okay, alright. So benda ni sebenarnya kamu dah pernah belajar dalam waktu tingkatan 1. Okay, tingkatan 1 dahulu kamu dah pernah belajar benda ni. Okay, so ini secara structure dia. Structure of an atom. Okay, so ini structure dia yang mana kalau kita tengok yang ada di tengah-tengah itu kita namakan dia sebagai nukleus. Okay, nukleus yang berada di tengah-tengah ini, nukleus. Okay, so apa yang ada dalam nukleus? So dalam nukleus yang dilabelkan berwarna merah ini adalah positively charged particle ataupun nama dia adalah proton. Okay, proton. Okay, manakala yang berwarna biru ini pula itu adalah neutral particle that is not charged. Okay, dia adalah satu partikel, bahan partikel yang neutral, okay, yang tidak bercharge. So kita namakan dia sebagai neutron. Okay, neutron. Okay, kemudian di luar ini kita namakan dia sebagai shell ataupun petala. Okay, shell dia, orbit dia. Okay, dia punya shell ini, dia berputar ini. So pada setiap orbit ini dia punya negatively charged particle ataupun nama dia adalah elektron. Dia macam sistem planet kita ni lah. Okay, yang berada di tengah tu adalah matahari. Okay, di sekeliling matahari tu ada planet-planet yang mengelilinginya dan masing-masing dia tidak bersilang satu sama lain. Okay, dia tidak bertindih sama satu sama lain. Okay, dia punya orbit dia sendiri.
Okay, setiap planet tu ada orbit. Sama juga macam atom ini. So dalam tu ada partikel, elektron. So setiap elektron tu dia mempunyai dia punya orbit. Okay, dan lebih detail nanti kamu akan belajar waktu bila kamu naik form 4 nantilah. Okay, dalam chemistry kamu akan belajar dengan lebih detail lagi. Okay, elektron ini macam mana. Okay, elektron ini dia bercharge negatif. So nanti bila kamu pergi lebih tinggi, elektron ni sebenarnya dia ada positif dan negatif lagi. Dia akan banyak lagi pecah. Maksudnya saintis sekarang ni daripada elektron, dia jumpa lagi benda kecil lagi daripada elektron sebenarnya. Ada lagi benda lebih kecil. Alright, okay. So itu adalah structure of atom. Okay, dia ada proton, dia ada neutron dan dia ada elektron. So ada 3 partikel. Okay, kemudian seterusnya. Okay, formation of positive ions and negative ions. Okay, so formation of positive ion and negative ion. Okay, when a neutral atom, okay, so apa yang dimasukkan sebagai neutral atom? Neutral atom ni adalah atom yang mana yang mempunyai bilangan charge yang sama. Okay, number of proton is equal to number of electron. Proton equal to electron. So bila sama, okay, apabila number of proton is equal to number of electron, so kita katakan bahawa atom itu dalam keadaan neutral. Okay, dia bukan bermaksud neutral itu dia tiada charge, bukan no charge, tidak. Okay, neutral bermaksud number of proton is equal to number of electron. Okay, so tetapi dia kata when a neutral atom, okay, loses or gains electron. Maksudnya kalau pada neutral atom itu, okay, dalam tu contohnya dia ada 10 proton dan 10 elektron. So apabila elektron yang berada di dalam neutral atom itu, okay, sama ada dia loses, maksudnya daripada 10 tadi elektron, dia pindahkan satu elektron keluar. Maksudnya dia dermakan, dia donor ataupun dia donate, okay, one electron, okay, dia dermakan satu elektron yang lain pergi kepada atom yang lain, didermakan kepada atom yang lain. So daripada 10 dia telah berkurang menjadi 9. So bila kurang menjadi 9, jadi kita katakan bahawa dia tidak lagi neutral. Sebab apa? Sebab number of proton not equal to number of electron. Okay, sebab elektron dah jadi 9, proton dah jadi kekal 10. So dia tak balance. Okay, so bila tak balance, kita katakan bahawa neutral atom ini sudah menjadi ion. Okay, the atom becomes a charged particle, so known as ion. Okay, so ion ini dia boleh kalau elektron itu bertambah ataupun berkurang. Proton dia tiada perubahan. Kenapa proton dia tiada perubahan? Sebab proton ini dia berada di nukleus. Okay, dia berada di nukleus. Partikel proton dengan neutron yang berada di nukleus dia sangat susah untuk nak dikeluarkan. Tetapi elektron ini dia berada di petala yang mengelilingi nukleus. So bila dia mengelilingi nukleus, dia berada di luar, jadi mudah untuk dia nak dermakan keluar ataupun dia nak terima yang lain. Okay, bila dia berada di nukleus, proton dengan neutron ini berada di nukleus, dia susah untuk nak dermakan ataupun nak pindahkan. Okay, so sebab itulah dia sebutkan sini yang menjadikan dia charge ini bercharge ataupun charge partikel, okay, sebagai ion ini adalah apabila dia kehilangan ataupun dia menerima elektron. Okay, dia menerima elektron. Okay, so ion ini dipecahkan kepada dua. So dia ada dua situasi, iaitu yang pertama kita katakan ini sebagai positive ion ataupun nama lainnya adalah cation. Okay, positive ion ataupun cation. Okay, dan yang kedua adalah negative ion ataupun anion. Okay, anion itu adalah apabila neutral atom dia telah kehilangan. Actually dia telah an atom gains electron. Okay, dia gains electron. Maksudnya tadi kalau neutral 10 elektron, 10 proton. Okay, kemudian dia menerima satu elektron daripada luar masuk ke dalam atom itu. So dia telah menjadi charge particle. Okay, sebila charge particle dan dia mempunyai number of electron greater than number of proton. Elektronnya 11,
proton kekal 10. So elektronnya lebih daripada proton. So apa yang berlaku, dia akan jadi anions. Okey, setakat ini boleh faham? Boleh. Boleh, sir. Okey, alhamdulillah. Okey, boleh faham. Okey, next. Okey, so ini contoh. Okey, contoh apa yang dimaksudkan dengan positive ion ataupun cation. An atom loses electron. Okey, kalau tengok pada kat sini, okey, so contoh kat sini adalah sodium atom. So natrium, okey, sodium Na. Simbolnya ini adalah keadaan neutral. So kalau dia bercharge, dia akan jadi Na positif. Maksudnya dia bercharge ni. Kalau dia ada tanda sama ada positif ataupun negatif, maksudnya dia dalam keadaan charge particle. Okey. Kalau dia tak ada simbol positif ataupun negatif ke atas ni, maksudnya dia dalam keadaan neutral. Okey, neutral atom. Alright. So, dalam sodium atom ini, okey, dalam ataupun subatomic particle, dalam tu dia ada apa? Yang pertama, dia ada neutron yang berada di nukleus. Okey, dia ada neutron number. Okey, iaitu dia ada 12. So, dia adalah neutral charge, okey, ataupun no charge. Okey, dia adalah tidak bercharge. Okey, kemudian proton and electron. So, dalam keadaan neutral atom, say number of proton is equal to number of electron. Okay, so equal, sama, 11, 11. So charge untuk proton positive 11. Charge for electron negative 11. Okay, positive for proton, negative for electron. Okay, so the charge on sodium atom, okay, so 0. Okay, 11 minus 11, so 0. Okay, kemudian berlakulah kehilangan, loses one electron. So bila one electron dia hilang ataupun dia dermakan, contohnya dia dermakan kepada atom yang lain. Okay, so apa yang berlaku, dia punya number of electron telah berkurang menjadi 10. So charge-nya adalah negative 10. Okay, proton kekal sebelum dia kehilangan 11 positive 11. Selepas dia kehilangan elektron, tetap sama number of protonnya, positive 11. Okay, so elektron telah kehilangan 1, so jadi negative 10. So 11 minus 10, so equal to positive 1. So kita katakan bahawa the charge on sodium ion is, kita tulis sebagai Na plus. Na plus. Okay, so kalau dia kehilangan 2 elektron, so kita akan tulis juga. Cuma kat sini dia akan jadi, contoh dia kehilangan 2 elektron. So kita akan tulis sebagai Na plus 2. Tu. Dia akan tulis macam tu. Okay. Okay, kalau dia ni. So kalau contoh dia hilang 2. Dia hilang 2. Okay, kat sini dia positif 2. So dia akan jadi Na plus 2. Okay. Maksudnya dia adalah sodium ion yang telah mengalami kehilangan 2 elektron. Okay. Alright. Okay, seterusnya. Kita tengok kepada yang kedua, negative ion ataupun anion. So anion, an atom gains electrons. Okay, an atom gains electrons. Okay, so contoh kat sini kita ambil adalah chlorine. Okay, chlorine atom Cl, okay, chlorine. So dalam tu ada neutron, proton and electron. So neutron number dia adalah 18, tapi charge ni adalah kosong. Dia tidak bercharge, dia neutral particle. Okay, proton number 11, positive 17, sorry. Okay, positive 17. Okay, electron number, so negative 17. So the charge on the chlorine atom is equal to 0. Okay, 0. So sebab tu dia tak ada tulis apa-apa. Okay, sebab dia 0. Okay, ini kemudian dia telah menerima gains 1 electron. Okay, gains 1 electron. So maksudnya dia terima 1 elektron daripada atom yang lain. So dia dermakan kepada dia. So bila dia dermakan daripada neutral atom, dia telah bertukar menjadi charge particle. Okay, atau apa kita namakan sebagai charge ion. Okay, alright. So macam mana kita nak tentukan dia sama ada positif ataupun negatif? Kita tengok kat sini. Okay, so proton number sama, positive 17. Elektron, so daripada 17, okay, 17 ditambah 1 elektron. So jadi 18, 18.
Okay, so minus 18. So 17 minus 18 is equal to negative 1. So negative 1 kita tuliskan atas ni negatif saja. Okay, kalau dia beza dia 2, okay, kalau beza dia 2, so dia akan jadi negatif, sorry. Okay, negatif 2. So dia akan jadi sama juga, akan jadi CL negatif 2. Cuma kalau dia 1, kita tak tulis CL negatif 1. Kita akan tulis CL negatif sahaja. Itu bermaksud dia kehilangan satu sahaja. Sorry, dia telah menerima pertambahan satu sahaja elektron. Okey, setakat ni boleh faham? Boleh. Okey, alright. Boleh. Okay, boleh sir. Okey, alhamdulillah. Okey, so itu sahaja. Itu sahaja. Okey, yang kita belajar dalam subtopik yang kedua. Simple, sikit saja. Okey. Alright, so ini ada formative practice. Jadi saya, okey, formative practice ini saya nak kamu buat sekarang dengan masa yang ada. Sebagi masa kamu selama 10 minit. Okey, 3:27. So kita akan saya nak tengok kamu punya hasil selepas lagi 10 minit. So 3:40 lah saya ambil. Okey, 3:40. So selesaikan untuk soalan nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Okey, 1, 2 dan 3. Kalau sempat nombor 4, okey juga. Okey, sebagi masa kamu boleh mulakan daripada sekarang. Soalan nombor 1, nombor 2, nombor 3, kalau sempat nombor 4. Okey, alright. Okey, sebagi masa kamu sekejap, boleh buat untuk formative practice. Okey, boleh salin dalam buku. Okey.
Okey, baik kelas, dapat selesaikan? Satu ataupun dua, satu, dua, tiga. Simpan tak? Dapat. Belum. Dapat? Dapat. Belum. Okey, tak apa. Okey, tak sempat tak apa. Okey, so ini saya tinggalkan jadi sebagai homework. So nanti saya akan pilih 5 orang daripada kelas 302 dengan 5 orang daripada kelas 305. Okey, untuk hantarkan homework ini. Okey, tak apa. Saya nak masuk sikit kepada 8.3. Okey. 8.3. Okey, saya nak masuk kepada yang seterusnya.
ionizing radiation and non-ionizing radiation. Okey, sikit je lagi senang masuk. Okey, kemudian baru saya tinggalkan lah. Okey, untuk minggu ni, kemudian kita akan jumpa minggu depan. Okey, so 8.3. So 8.2 dah selesai, iaitu berkaitan dengan atom. Okey, so kita dah selesai dalam atom. Okey, so now okey, kita akan belajar berkenaan dengan ionizing radiation and non-ionizing radiation. Okey, so tadi ion ni datang daripada mana? Datang daripada positif cation ataupun anion. Okey, so datang daripada situ. So daripada situ pula, daripada bahan yang berion ini, so ada yang boleh menghasilkan radiasi dan ada yang tidak boleh menghasilkan radiasi. Okey, ionizing radiation and non-ionizing radiation. Okey. Okay, so dia kata when a radiation such as radioactive radiation pass through air and produce positive and negative ions, so it is known as ionizing radiation. Okay, so ionizing radiation means radiation that carries enough energy to break bonds between molecule and ionized atom. Okay, so sinar ionizing ini adalah satu sinaran ataupun radiasi yang membawa tenaga yang boleh menukarkan daripada molekul udara yang neutral menjadi udara yang berion. Itu yang dimaksudkan dengan ionizing radiation. Dia boleh menukarkan daripada neutral air molecules menjadi ionized air. Itu yang dimaksudkan dengan ionizing radiation. Manakala non-ionizing radiation, maksud dia apa? Iaitu electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation that does not carry enough energy to ionize atom or molecules. Sebab itulah dalam elektromagnet, kalau kamu pernah dengar sinar elektromagnet ni, radiasi elektromagnet, ada yang baik dan ada yang tidak baik. Sebelum pada ni kita pernah jumpa berkenaan dengan UV, ultraviolet. So itu adalah satu sinaran yang tidak elok, ataupun senang kata yang berbahaya lah. Yang telah, contohnya macam gamma ray tu yang menyebabkan pasangan Curie and Curie meninggal tu. Dalam makmal disebabkan oleh dia terdedah terlalu lama dengan gamma ray. Sebab gamma ray ni dia berada dalam kumpulan ionizing radiation. Yang mana dia boleh menyebabkan kanser. Sebab sinar tu dia sangat halus, dia boleh tembus dalam badan kita, so menyebabkan kanser. Tapi non-ionizing radiation iaitu electromagnetic radiation. Bila sebut electromagnetic, dia adalah satu radiasi yang mana dalam tu dia ada apa? Dalam tu dia ada radio wave, dalam tu dia ada infrared, dalam tu dia ada microwave, dalam tu dia ada visible light. Dia ada apa lagi? Dia ada ultraviolet, dia ada X-ray, dia ada gamma, sudah ada 7. Dia ada 7 jenis kita namakan sebagai sinaran radiation. Yang mana daripada 7 itu 4 adalah non-ionizing radiation dan 3 adalah ionizing radiation. 4 adalah sinaran yang baik dan 3 adalah sinaran yang tidak baik. Maksudnya kalau kita terdedah terlalu banyak, so dia akan boleh menyebabkan kita mati. Itu sebenarnya yang berlaku kalau kamu belajar dalam sejarah peperangan dunia yang ke berapa? Yang tentera Amerika menggunakan nuclear bomb. Peperangan dunia ke berapa? Siapa tahu? Pertama. Pertama. Peperangan dunia yang pertama. Pertama ke? Hiroshima dan Nagasaki. Betul, yang berlaku di Hiroshima dan Nagasaki. So dia membebaskan gamma rays. Alright, so gamma rays itu dia menghentam kepada kita katakan dia sebagai molekul udara, so menyebabkan molekul udara itu bertukar menjadi bahan ionized, ionized air. So bila kena pada badan kita, so menyebabkan inilah kita menjadi kecederaan ataupun boleh menyebabkan kita kena kanser lah. Alright.
So ini secara gambar rajanya apa yang dimaksudkan dengan ionizing radiation. Contohnya kita ambil kat sini alpha particle. So alpha particle, okay, dalam hari Rabu yang lepas saya ada sebut berkenaan dengan alpha particle, iaitu alpha particle ni adalah atom helium. Okay, helium dia 42. Okay, helium. So atom helium ini, okay, dia bergerak di dalam sekawasan neutral air molecules. Okay, ini adalah molekul-molekul udara yang neutral, dia tidak berion. Tetapi apabila ada alpha particle ini, dia masuk ke dalam ruang udara yang neutral ini, kemudian apa yang berlaku adalah dia telah menukarkan daripada neutral air molecule ini, dia telah menjadikan, okay, udara itu bercas. Dia telah menukarkan jadi bercas. So itu yang dimasukkan dengan ionizing radiation. Maksudnya dia boleh menukarkan daripada keadaan neutral air menjadi ionized air. Okay, contohnya adalah alpha particle. Ini contoh satu. Kita ada banyak lagi. Okay, ini salah satu contoh yang boleh menukarkan ataupun yang bersifat ionizing. Okay, boleh faham apa yang dimasukkan dengan ionizing radiation, kelas? Faham. Okay, faham. Alright, good. Okay, okay, alright. So itu adalah ionizing. So maksudnya kalau non-ionizing, maksudnya dia lalu dalam neutral air molecules, dia tak berikan kesan apa-apa. Itu maksudnya non-ionizing radiation. Alright, okay, next. Okay, ionizing versus non-ionizing radiation. Ini secara gambar aja electromagnetic radiation. Yang saya sebut tadi ada 7 ataupun electromagnetic spectrum kita panggil dia. Okay, electromagnetic spectrum. So dia ada 7, dia ada radio wave, and then microwave, infrared, visible light. Visible light ni adalah cahaya yang kita nampak. Kita nampak sekarang ni cahaya matahari yang bolehkan kita nampak ini. So visible light. Okay, UV ataupun ultraviolet. Okay, ultraviolet. So kalau kamu tengok kat sini, okay, sebahagiannya berada dalam kawasan ionizing, sebahagian berada dalam kawasan non-ionizing. Tapi kalau kamu terdedah kepada sinar UV yang terlalu banyak, so boleh menyebabkan kanser kulit. Alright. Okay, kemudian kita ada X-ray dan last sekali adalah gamma ray. Okay, so ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So dalam electromagnetic spectrum ada 7. Okay, ada radiation. So 3 daripadanya adalah ionizing radiation. Okay, ultraviolet, X-ray, gamma ray. So yang 3 ni lah yang berbahaya ni kalau kita terlalu terdedah dengan banyak. Okay, yang ini tak ada masalah. Kalau kita kena tak ada masalah. Radio kita pakai, memang kita gunakan. Okay, radio contohnya macam astro, bila hujan tak ada signal. So radio wave lah tu. Okay. Sebab apa? Sebab radio wave ni dia mudah terganggu dengan dia tidak boleh dihalang oleh satu objek dan dia kalau cuaca pun dia akan ada efek. So tu radio wave yang paling lemah. Okay, microwave ni dia bagus sikit lah. Okay, microwave ni macam telefon kita, telefon handset. Okay, smartphone. Okay, smartphone. So dia pakai microwave. Sebab apa? Sebab dia boleh menembusi lapisan ozon dan pergi kepada satelit, kemudian boleh pantul balik pergi kepada mana yang kita receiver lah. Okay, so microwave dia boleh pergi untuk jarak yang lebih jauh. Okay, kita ada infrared, kita ada visible light. So ini yang kalau terdedah tak ada masalah. Yang berbahaya adalah yang 3 ini, UV, X-ray, gamma ray. Okay, alright. So di situ perbezaan dia, non-ionizing and ionizing radiation. Okay, next. Okay, type of ionizing radiation. Okay, so kelas hari ini saya akan sampai kat sini saja. Habis pada yang ni saja. Okay, ni yang last. Okay, types of ionizing radiation. Okay, yang pertama yang kita akan tengok. So kita ada partikel, kita ada alpha particle, kita ada beta particle dan kita ada gamma rays. Okay, so alpha particle, so bila dia bergerak dalam neutral air molecule, so dia menjadi kita nampak sebagai alpha radiation. Beta pun sama, gamma memang dia adalah sinaran, dia tidak bercas. Okay, gamma ray dia neutral, okay, macam neutron.
dia tidak bercharge. Okey, gamma ray dia hanya sinaran. Okey, so yang pertama natural characteristics. Okey, macam mana kita nak tahu dia adalah alpha radiation, iaitu helium nucleus. Okey, kalau dia adalah helium, dia adalah alpha radiation. Okey, helium nucleus. Okey, beta particle. Beta particle dia adalah elektron. So elektron ni dia bergerak dengan sangat laju lah. So dia adalah high speed elektron. Okey, elektron ni dia sangat laju macam elektrik lah. Elektron dalam tu ada elektron, ada current. So bila kita tekan switch, mental terus menyala. So sangat cepat. Okey, high speed elektron. Okey, gamma ray pula dia adalah electromagnetic wave. Dia berada dalam kumpulan tadi. Okey, yang gambar sebelum tadi dalam kumpulan electromagnetic spectrum. So kita namakan dia sebagai electromagnetic wave. Dia hanyalah gelombang. Okey, dia gelombang. Dia bukannya partikel. Okey, alpha dia adalah helium. Helium particle. Beta dia adalah elektron. High speed elektron. Gamma dia adalah electromagnetic wave, gelombang. Okey, so charge of particle. Okay, charge of particle. So alpha particle ataupun helium nucleus, so dia adalah bercharge positif. Okay, maksudnya charge positif, maksudnya number of proton is greater than number of electron. Okay, protonnya lebih banyak daripada elektron. So dia positively charged. Okay, ataupun dia adalah cation ion. Okay, beta radiation, so dia adalah negatif. Okay, kenapa dia negatif? Sebab dia tidak bercharge positif. Okay, dia tiada charge positif, dia hanya ada negatif elektron sahaja. So dia adalah negatively charged. Okay, gamma ray dia adalah neutral. Okay, neutral. Okay, ionizing power. Ionizing power ni maksudnya kebolehan dia untuk dia nak menukarkan neutral air molekul itu menjadi bercharge. Okay, menjadi ionized air. So alpha radiation dia sangat tinggi. Maksudnya kalau dia terbebas ke udara, so dia boleh menukarkan neutral air molekul dalam udara itu sangat cepat. Okay, daripada neutral air molekul nak berubah menjadi ionized air tu dia sangat cepat. Okay, itu adalah sifat bagi alpha particle. Manakala beta particle ataupun beta radiation dia moderate, sederhana. Gamma rays pula dia low, rendah. Okay, dia rendah. Okay, alright. Penetration power. So apa yang dimaksudkan dengan penetration? Penetration ni maksud dia adalah keupayaan dia untuk dia menembusi, penetrate. Okay, penetration power. So kalau kita tengok kat sini, okay, alpha particle dia punya ionizing powernya adalah high, tinggi. Tetapi dia lemah dari segi dia punya penetration powernya. Okay, power and penetration powernya adalah rendah, low. Okay, dia boleh menukarkan neutral air molecule dengan cepat, tapi dia tidak boleh tembus. Maksudnya kalau kita halang dia dengan kertas, dia dah tak boleh tembus dah. Kalau kita halang dia dengan tapak tangan pun, dia dah tak boleh tembus tapak tangan kita. Okay, so dia low penetration power. Maksudnya dia ionizing power dengan penetration power ni dia berkara songsang. Maksudnya dia vice versa. Dia kalau ionizing powernya tinggi, okay, penetration power ni akan jadi sangat rendah. Macam gamma. Okay, saya buat perbandingan dengan gamma. So gamma ionizing powernya rendah, low. Okay, tetapi dia punya penetration powernya adalah high. Sebab tu kalau kita tengok kat sini, gamma ni bentuk gelombang ni, dia adalah electromagnetic wave. So kalau kita halang dia dengan kertas, dia boleh tembus, tak ada masalah. Kalau kita halang dengan tangan, dia boleh tembus, tak ada masalah. Kalau kita halang dia dengan aluminium, okay, ketebalan 3 mm, still lagi boleh tembus. Okay, still lagi boleh tembus. So dia perlu sekurang-kurangnya dihalang dengan lead, okay, ketebalan 10 cm. Sekurang-kurangnya, barulah dia tidak boleh ditembusi. So dia punya penetration powernya adalah sangat tinggi. Okay, untuk beta particle ini pula dia moderate sahaja. Dia boleh tembus kertas, tapi aluminium dah tak boleh. Okay, kita boleh stopkan beta particle ini dengan menggunakan aluminium, cukup 3 mm. Sudah tak boleh, dia akan terpantul semula lah. Okay, alright. Okay kelas, setakat ni boleh faham? Untuk yang ni? Boleh, sir. Boleh? Okay, okay, sikit lagi. Okay, sikit lagi. Okay, alhamdulillah boleh faham.
next. Okay, deflection by electric field. Okay, so kita ada radioactive source. Okay, radioactive source. Maksudnya dalam radioactive source ni dia ada alpha particle, dia ada gamma dan dia ada beta. Okay, kemudian kita pancarkan satu bahan radioaktif ini, pancarkan ke depan ini. Kemudian di kiri dan kanan dia ataupun atas dan bawah dia, tak kisahlah kiri kanan ataupun atas bawah, dia letakkan satu bahan yang mempunyai electric field, medan elektrik. Okey, maksudnya kita sambungkan dia kepada bateri, contohnya satu ni adalah negatif terminal, satu lagi adalah positif terminal. So dia akan jadi negative plate and positive plate. Okey, maksudnya yang sebelah atas ni semuanya adalah negative plate, dia bercas negatif. Yang bawah ni pula dia adalah positive plate. Okey, so apa yang kita perhatikan untuk yang pertama? Okey, untuk yang pertama iaitu alpha radiation. So kita tengok dia daripada straight, kemudian dia curve naik ke atas. Curve. Kenapa dia curve? Sebab dia adalah tadi, kalau kita daripada charge tadi, alpha particle ni dia bercas apa? Negatif. Dia bercas positif. Positif. Dia bercas positif. So bila positif, okay, so then dia akan tertarik kepada negatif. Sama macam konsep konsep magnet utara dia akan tarik kepada selatan. Sama juga charge positif dia akan tertarik kepada negative plate. Okay, sama juga dengan beta. So beta tadi dia bercas negatif. So bila dia bercas negatif, so dia akan tertarik kepada positive plate. Tetapi kat sini, kenapa alpha ni dia lambat dia punya pesongan dia, beta ni dia cepat? Kenapa? Ada siapa yang boleh bagi tahu? Kenapa dia punya curve tu tak sama? Ya? Dengar. Dengar, ya Iman. High speed electron. High speed electron. High speed electron yang beta. Okey. Kurang tepat. Alpha dia lagi banyak positif lah. Lagi Tapi banyak positif. kalau yang beta tu dia elektron je kan. So dia tak ada proton. So dia lagi cepat tertarik. Dia lagi. Pantas. Maksud kamu, okey, alpha kamu kata alpha sebab dia helium ada 4. So dia lagi banyak proton dalam tu, elektron dia kurang. Okey, beta pula dia hanya ada elektron sahaja. Okey, boleh diterima, tapi kalau dalam peperiksaan jawapan tu kita tak, kurang tepat. Nak kata kurang tepat. Analogi tu boleh diterima, tapi kalau dalam peperiksaan kurang tepat jawapan tu kalau kita berikan. Ada yang nak berikan? Okay, nak cuba? Ada lagi nak cuba? Kita nak cuba, kenapa? Ada yang nak cuba? Okey, so mudahnya macam ni. Sebenarnya apa yang membezakan kalau saya buat analogi mudah? Okey, yang A ni adalah seorang pelajar yang berbadan besar. Contohnya, saya tak ada sebut nama sesiapa, saya cuma analogi saja. Okey, A ni seorang pelajar yang badan besar. B ni pula seorang pelajar yang badan kurus. Okey, so kalau contoh ni di sini cikgu. Okey, cikgu berada kat sini. So pelajar ni dia sedang berlari. Orang yang berbadan besar, dia sedang berlari. So kalau kita panggil dia, adakah dia boleh terus membengkok ke sini? Dia akan mengambil masa yang agak lama. Jadi dia ambil masa lama sikit, barulah dia boleh dengar, oh cikgu panggil. Okey, lepas tu nak patah balik. Okey, tetapi kalau B ni, orang yang badan kurus ni, bila dengar je dia cepat sebab badan dia ringan. Ringan. So dia mudah untuk dia nak curve pergi kepada cikgu panggil kat sini. So kat sini, maksud saya kat sini adalah yang membezakan alpha dengan beta ini. Okey, yang membezakan alpha dengan beta ni, dia punya curve dia tu adalah disebabkan oleh perbezaan dari segi mass. Okey, dia punya jisim. Alpha dan beta mempunyai jisim yang berbeza. Okey, yang mana mass untuk alpha lebih besar. Maksudnya alpha partikel ini helium. Okey.
ini mass dia besar. Yang ni mass kecil. Okay, so itu yang membezakan. Kenapa yang tu dia curve lambat, yang ni curve ni cepat. Okay, disebabkan oleh berbeza mass. Okay, kalau dalam peperiksaan, ini baru boleh diterima. Disebabkan oleh mass of alpha particle is greater than mass of beta particle. Itu sebenarnya sebab kenapa dia punya curve-nya tidak sama. Okey, manakala gamma pula, dia dalam keadaan neutral. So, bila neutral, dia tidak akan terpesong ke mana-mana. Dia tidak akan tertarik ke negative plate ataupun positive plate. Okey, dia akan terus lurus ke depan. Okey, dia akan terus bergerak lurus ke depan. Okey, alright. Dan last sekali, deflection by magnetic field. Okay, so deflection by magnetic field ini iaitu disebabkan oleh kita letakkan ada dua kutub magnet. Okay, kutub utara dan selatan. Okay, so kalau kita tengok kat sini dia konsep yang sama juga. Okay, so alpha ni dia akan tertarik kepada source pole. Beta particle dia akan tertarik kepada north pole. Manakala gamma rays ni dia akan go straight. Dia tidak akan terbias ke mana-mana. Okey, dia tidak akan terbengkok ke mana-mana. Okey, sebab apa? Sebab dia dalam keadaan neutral. Okey, neutral. Maksudnya gamma di sini dia tidak dipengaruhi oleh electric field, tidak dipengaruhi oleh magnetic field. Okey, not affected by electric field and magnetic field. Okey. So yang ni untuk peringkat awal ini kamu terima saja. Okey. Kenapa dia alpha ni pergi ke atas, ini pergi ke bawah? So nanti dalam waktu form 4 nanti kamu akan jumpa dalam fizik nanti. Nanti form 4 nanti kamu akan jumpa. Kenapa alpha tu dia naik pergi pada source, beta tu dia pergi pada north. Okay, dia ada menggunakan formula Fleming's left hand rule. Iaitu dia ada kaitan dengan magnetic field, electric field, okay, direction of current, direction of medan magnet. So kita akan dapat tahu arah dia pergi ke mana. Okey. So untuk peringkat awal ini kamu terima saja dahulu, okey, iaitu pergerakan bagi alpha ini dia adalah ke arah south pole, ke arah medan selatan. Okey, manakala untuk beta particle pula dia ke arah north pole. Okey, dia ke arah kutub utara. Okey, manakala gamma rays pula dia dalam keadaan straight. Okey, straight, dia tidak terpesong ke mana-mana. Okey, alright. Okey, so untuk dua ini deflection, ada apa-apa soalan? Ada sih. Ada, ada, alhamdulillah. Okey, alright. So untuk sources of ionizing radiation in the environment. Okey, so yang ni saya akan masuk pada kelas yang akan datang. So saya berhenti sehingga sini sahaja. Okey, iaitu types of ionizing radiation sahaja. Okey, so dalam modul yang saya pernah berikan pada kamu, okey, so modul itu kamu boleh lengkapkan. Okey, so yang ni kalau kamu buka pada halaman yang kelima, halaman yang kelima itu, so boleh lengkapkan table ini. Okay, types of ionizing radiation, so boleh lengkapkan penetration power, deflection of by electric field, okay, dan deflection of magnetic field. Okay, so ada dua tugasan lah saya berikan untuk subtopik yang kedua tadi, 8.2 formative practice, dan untuk 8.3 iaitu table ini, types of ionizing radiation. Okay, so nanti saya akan berikan senarai nama. Okay, siapa yang perlu menyiapkan dan hantarkan pada saya. Dan yang lain kalau nak hantar juga tak ada masalah, boleh. Okey, tak ada masalah. Okey, so saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Saya buka kepada soalan. Kalau ada apa-apa persoalan nak tanya. InsyaAllah tak ada sih. Tak ada, okey. Ainul Iman, okey. Faham? Faham sih. Okey, alhamdulillah. Okey, ada lagi yang lain? Okey, yang lain ada soalan, apa-apa soalan? Okey, boleh bezakan positive ion, negative ion, macam mana dia berlaku.
Okay, apa yang berpindah, apa yang bertambah, apa yang berkurang. Okay, kemudian dalam ionizing radiation and then ionizing radiation, kamu boleh bezakan yang mana dalam spektrum electromagnetic spectrum, yang mana yang bersifat ionizing, yang mana yang bersifat non-ionizing. Okay, kalau kamu boleh bezakan yang tu, insyaAllah maksudnya 8.2, 8.3 selesai, kamu dah faham. Okay, ada yang nak tanya soalan? Okay, tak ada? Okay, tak ada. Okay, so jadi selesailah sesi pembelajaran kita pada hari ini untuk sesi yang kedua. Okay, so untuk minggu hadapan, okay, kita akan ada kelas macam biasa minggu hadapan. Okay, 2 kali sesi. So sesi yang pertama pada minggu hadapan, saya akan teruskan dengan yang seterusnya. Okay, iaitu sources of ionizing radiation, dan saya akan habiskan terus subtopik 8.4 sekali. So kita akan selesailah sebab yang 2 subtopik belakang ni dia lebih pada bacaan sahaja. Okay, dan kamu boleh ni lah. So tak ada masalah, dia lebih ringan sikit berbanding dengan yang di awal ni. Okay, alright. So selepas itu sesi yang kedua kita akan terus dengan kita punya apa nama tu yang saya sebut pada sesi kelas